Salli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Besar Amiruddin Syari, Saudara Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Timbalan Menteri, TKSU, rakan-rakan yang saya muliakan. Terima kasih atas inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengadakan siri Agro Madani ini untuk dapat pimpinan menyantuni rakyat dan melihat perkembangan dan kemajuan bidang pertanian, peternakan, dan saya lihat ramai juga wakil dari pekebun, peternak dan juga nelayan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Kita tahu bahawa walaupun tidak dihebahkan begitu rupa, negara kita ini terlalu bergantung kepada import pertanian yang agak tinggi. Dan atas inisiatif menteri dan kementerian dan rakan-rakan lain agensi, kita telah mengambil beberapa langkah baru. Sekincan memang terkenal dengan kejayaan pengeluaran hasil padi yang menjadi teladan bagi negara ini. Berdasarkan pengalaman rakan-rakan di sini, waras, kabare. Saya tak start Jawa ni, orang malap sikit. Maka baru ini beberapa hari yang lalu kita luncurkan satu program raksasa untuk pastikan pengeluaran padi itu lebih tinggi kerana sekarang ni import beras terlalu tinggi. Negara punyai kawasan yang subur, tanah yang masih luas, tapi kita mesti import beras. Dulu daripada Siam, sekarang daripada Vietnam dan beberapa negara lain. Jadi oleh itu, atas ikhtiar Kementerian Pertanian, MADA dan lain-lain, kita telah laksanakan projek raksasa untuk persiapan prasarana infrastruktur, parit, tali air. Itu belanja sampai 3,000 juta ringgit untuk tahun-tahun, beberapa tahun ini. Jadi bila bincang dengan Kementerian Kewangan, kita tidak ada pilihan. Walaupun hutang yang kita warisi tinggi. Sekarang ni yang pembakan dia cakap banyak. Tapi masa dia perintah, hutang berlungguk-lungguk. Tak ada usaha nak selesaikan. Masalah subsidi padi, nelayan, dia tak tambah. Semua peruntukan yang saya bagi, tambahan RM200, 4 bulan, 800 ringgit untuk nelayan, tambahan untuk peternak, subsidi, itu semua kita tambah sejak belanjawan madani November yang lalu. Begitu juga projek 5 musim 2 tahun. Walaupun ada percobaan oleh MADA, MARDI dengan kerjasama Bernas, tetapi tidak ada rancangan raksasa. Tahun ini Kementerian Pertanian, dan oleh kerana nak selaraskan dengan semua jabatan, saya minta Ketua Setiausaha Negara sendiri selaraskan. Kerana dia melibatkan terlalu banyak jabatan, terlalu banyak kementerian. Rakyat dia tak peduli siapa kementerian mana. Dia tak peduli jabatan mana. Yang dia peduli apakah kerajaan boleh ada ikhtiar tambahan untuk pastikan masa depan dia, pendapatan dia itu lebih baik. Maka sebab itu KSN saya minta selaraskan, dan bersama dengan saudara Mat Sabu kita lancarkan projek ini, ya. Dan dalam keadaan kekangan keuangan yang besar pun kita masih luluskan kerana jumlah sawah padi itu tinggi, ratusan ribu keluarga, dan dia tak boleh lagi kekal di tahap yang lama. Maknanya kalau selain daripada sekincan, kebanyakan tempat kalau tanam padi itu miskin lah namanya. Ya, dah berpuluh tahun dah percobaannya. Jadi kali ini kita buat rancangan raksasa dan kita minta pesawah bagi kerjasama. Ya, maknanya soal baja, soal racun,
soal benih, itu tanggungjawab kerajaan. Tapi kita nak bawa petani-petani ini, pesawah padi, supaya dalam masa 2 tahun, hasil dia itu daripada RM1,000, RM1,200 sampai RM1,800, RM2,000 sebulan. Jadi bolehlah kita nampak peningkatan 400-500. Dan sementara nak tunggu hasil 3 bulan, dia tak boleh tunggu begitu. You tanam, nak tunggu hasil 3 bulan, dia nak makan apa? Maka itu kita beri subsidi RM200 sebulan sementara nak dapat hasil. Ini semua kita lakukan setelah dengar keluhan. Macam juga nelayan. Nelayan kata musim tengkujuh, musim hujan, dia nak pergi ke mana? Kalau dulu kita dengar beberapa pemimpin dia beleteh, orang Melayu malas, nelayan malas, tak kuat kerja. Dia tak pernah tahu tu apa macam mana nelayan buat kerja. Tengah ribut dia nak pergi ambil tangkap ikan bagaimana. Sebab itu pemimpin ni, ya, tak usah cakap banyak-banyak berdegar-degar Melayu, Islam. Tengok pada amalnya. Kamu betulkah cakap soal Melayu? Kalau betul nak jaga orang Melayu, yang kamu curi bilion-bilion ringgit itu, bagi balik kepada orang Melayu. Saya senang aja. Kalau tidak, ini kerja edan semua. Zaman edan, ya. Ingat dulu saya bila ke sini, Tanjung Karang, Sabah Bernam ni kena ada bawa Jawa. Saya ceritakan tentang kisah Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu pujangga terkenal yang bijaksana yang bertugas di keraton Jawa. Keraton Jogja lah kita kenal. Jadi nenek dia, Ronggo Warsito, kerana keberanian dia menegakkan keadilan, bela nasib rakyat, dia ditangkap oleh penjajah Belanda dan hilang. Cucu dia, Ronggo Warsito, kemudian punya kebijaksanaan dan kewarasan. Dia tahu kalau bertempur secara langsung akan dibunuh semuanya. Jadi dia guna kebijaksanaan dan dia menulis tentang apa yang disebut kita ini di zaman edan. Zaman edan. Orang luar dari Kuala Lumpur, daripada Selangor, orang Jawa, dia tak tahu. Saya kalau bercakap pasal zaman edan di Kedah, saya kena terjemah. Edan tu gila. Kalau orang di Selangor tak payah terjemah. Dia kata zaman edan begitu. Hari-hari dengar kelompok ini fitnahkan. Kita nak buat baik, dianggap jahat. Yang dulu yang sakau banyak-banyak, dia sanjung. Yang kita hentikan rasuah, jangan bagi pemimpin pegang jawatan Perdana Menteri, pegang menteri, pegang menteri besar, menteri keuangan, kerjanya sakau duit rakyat. Hentikan itu. Kerana kalau negeri makmur dan kaya pun, kalau pemimpin-pemimpin kumpul kekayaan, masa mana nak tolong rakyat? Macam mana nak selesaikan masalah? Apa kena mengenal dengan agro madani, pertanian ni? Apa kena mengenalnya? Kerana hasil kita banyak. Kalau boleh kita bantu. Jangan curi duit rakyat dan negara. Ramai bekas-bekas pemimpin, mantan-mantan menteri, masa jadi dalam kerajaan kaya raya lebih-lebih. Masa dalam menjadi menteri, tanah di sana, bangunan di sana, harta di Australia, harta di London. Kemudian bila dah tak jadi menteri dah, dia lompat, kemudian bercakap, berjuang Melayu, berjuang Islam, Allahu Akbar. Yang kamu curi harta, sebab tu tanya saya senang, betul berjuang Melayu? Ya, hidup Melayu. Betul berjuang Islam? Ya, Allahu Akbar. Harta kamu yang berbilion-bilion tu, kamu bagi balik kepada orang Melayu. Karena kalau ini tidak kita baiki, saudara, percayalah, yang kita bagi RM200 sebulan, RM300 sebulan, 3 bilion untuk pesawah padi, tak ke mana kalau urusannya dan tata kelola tidak diperbaiki. Sebab itu saya bercakap dari mana pun, kalau Madani ini soal tata kelola, urusan yang baik,
Mesti kita tetapkan. Jangan gunakan peluang ini untuk lawan maki orang dan fitnah orang. Seolah-olah kita dalam kerajaan ni hanya tunduk kepada tekanan puak-puak Cina di AP. Itu je dia dengar. Saudara, saya sekarang Ketua Perdana Menteri. Saya dengar semua pandangan. Seperti mana saya sebut, anak Melayu tu saya anggap macam anak saya. Sebab itu saya turun helikopter ke IPD. Saya tengok ada sekolah rendah agama. Saya terus pergi singgah. Tengok kelas, tengok anak-anak, tengok tandas dia. Kerana saya dah bagi arahan dan kita dah belanja tinggi. Sekolah, tengoklah sekolah Selangor, Sabak Bernam, Tanjung Karang. Tengok je sekolah. Banyak sekolah yang tandas itu tak terurus. Tandas rosak. Ada tandas 6, 4 rosak, 2 rosak. Kita ni bapa, ibu. Yang ini kalau betul anak-anak kita, baik dia anak Cina atau anak India atau anak Iban, anak Kadazan, kita mesti anggap anak-anak kita. Sekolah dia itu mesti kita perbaiki. Jadi berapa kita belanja sekolah dengan klinik desa? 1.4 bilion ringgit. Kita dah lulus untuk baiki ni semua. Termasuk di Skincan, Tanjung Karang. Kalau ada sekolah-sekolah yang belum repair, ambil tindakan segera. Pegawai daerah, mana pegawai daerah? Baik. Tadi saya ada jumpa pegawai daerah pasal IPD minta wang sikit untuk repair tiles. Kalau ada, itu satu sekolah. Karena kita dah lulus. Sudah. Saya tak sanggup umpamanya nak biarkan begini. Jadi di peringkat bawah, pegawai daerah, pengulu, ketua kampung, ya, itu tolong tengok. Kalau betul ada masalah, lapor. Kadang-kadang kita lulus. Berapa kita lulus? 1.4 bilion ringgit. Sama ada dia anak petani, anak pesawah, anak nelayan, semua pergi ke sekolah. Jadi kita yang itu kena betul dulu. Ini nak cakap dega-dega, maki hamun orang, tak ada kaitan dia. Guna kuasa, betulkan ini dulu. Kemudian saya kata kita noktahkan kemiskinan tegar. Maknanya ni yang hadir kebanyakan ramai juga miskin. Tapi miskin tegar ni maknanya nak beli susu untuk anak tak cukup wang, nak beli uniform sekolah tak cukup wang. Itu miskin tegar. Dan saya bagi tahu dalam belanjawan madani ini, mulai tahun ini 2023, sebelum akhir tahun, saya nak setiap orang yang paling miskin di Malaysia, baik anak Melayu, anak Cina, anak India, Iban, Kadazan, mesti kita bantu supaya boleh naik taraf dia miskin tapi tidak miskin tegar. Ya. Jadi dan saya harap kalau ada yang nama-nama tak termasuk senarai, tolong lapor segera. Saya tak mau umum tak laksanakan. Ya. Ada di parlimen seorang ahli parlimen, kononnya atas nama Islam, kata mana ada dalam dunia ini, dalam Islam kita boleh hapuskan kemiskinan. Ini masalahnya. Cakap slogan, ya, pahaman tidak ada. Yang nak guna ini kecam saja apa usaha buat. Sudah salah apa? Salah apa kita nak tolong orang miskin? Dia beritahu kejap. Dan saya tidak main-main. Kali pertama saya kena masuk lock up pun pasal kes baling. Ya, kali pertama tak, 3 hari pasal kes Selatan Thai Muslim yang kena tindas di petani. Ya. Tapi yang 22 bulan kena kes baling adalah pengajaran. Dan kita ada kuasa, buatlah sesuatu. Tak apalah tak setuju dengan parti, tapi janganlah bangkang usaha nak tolong orang miskin tegar. Sebab apa saya tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri? Orang kata tak ambil gaji, tak apalah dia kaya. Tak kena juga. Ni orang kaya-kaya dulu, yang kaya berbilion ringgit masih ambil gaji, kamu tak soal. Yang orang yang ambil gaji, sama ada dia pakai kepiah atau songkok atau serban, tapi tak kerja, kamu tak soal. Ini masalah kita, saudara. Kita ini terlalu ta'asub sehingga tak boleh fikir dengan waras. Jadi
Yang saya tak ambil kerana saya malu. Allowance ahli parlimen dah ada, cukup lah. Kereta ada, pergi mana-mana ada polis jaga, pesawat ada, helikopter ada. Bukan saya punya, kerajaan punya, untuk digunakan oleh Perdana Menteri urusan kerja. Jadi biarlah kita dalam setahun dua ini tengok dulu, selesai masalah-masalah rakyat. Kemudian bila keadaan besok katalah 3-4 tahun keadaan dah baik, nak ambil gaji okey lah. Itu pun salah, dicerca, dihina. Ya. Jadi saya tak ada masalah tu. Karena kita faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa syawirhum fil amr, kita berunding. Kita ambil keputusan. Apa dia keputusan? Pertama, noktahkan kemiskinan tahun ini. Pegawai daerah, penghulu, ketua kampung, ingat, pastikan senarai itu tepat. Kedua, sekolah anak-anak kita. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina, semua sekolah. Tengok tandas dia, kemudahan dia, bumbung dia, pintu dia, fan, kipas angin ada tidak. Kita buat itu dulu. Kemudian klinik-klinik desa. Berapa jumlah saya katakan? 1.4 bilion. Kemudian kita turun. Macam kita turun tadi di IPD. Saya pergi banyak-banyak tempat, termasuk Lok Sawi di Sabah. Tentera ni kerja pertahankan negara. Minggu lalu Elon Musk, orang paling kaya di dunia dari Amerika, dia bagi tahu saya dia nak buka ibu pejabat di Cyberjaya. Terima kasih kerana Menteri Besar ni hebat, jadi orang ada keyakinan. Kemudian ada beberapa perancangan lain. Ini kali pertama saya nak sebut ni, Geely. Itu Amerika. Geely ini yang buat dengan proton. Dia tulis saya 10 halaman muka surat panjang. Bagi tahu dia nak teruskan, nak jadikan Tanjung Malim sebagai kota automobil, kereta yang terbesar di rantau ini. Dan dia akan mula dengan 10 bilion dolar, maknanya 40 bilion ringgit. Untuk apa? Untuk saya ambil komisen? Untuk saya terima hadiah? Atau untuk jamin ekonomi kita naik, ribuan anak-anak kita dapat kerja? Tapi semua ini, satu lagi Aramco. Aramco ni apa? Syarikat Arab Saudi terbesar minyak dan gas, di antara syarikat minyak terbesar di dunia. Amin Nasir, pengurusi eksekutif dia, jumpa saya, dia kata, Anwar, dan Rais Wizara dan Menteri, saya nak maklumkan Aramco sekarang senang dengan dasar kerajaan dan pimpinan kerajaan, dan kami dapat keputusan untuk menjadikan Malaysia ini hub pusat perkembangan minyak dan gas oleh Arab Saudi di Asia Tenggara. Kebetulan ke bawah duli Yang Maha Mulia Persatuan Agong menunaikan haji, dan dia duduk sebelah dengan Muhammad bin Salman, putera diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi. Putera Salman bagi tahu, minta kirim salam dekat saya, benar bagi tahu, kata pelaburan Arab Saudi untuk Asia tertumpu pusatnya di Malaysia. Alhamdulillah. Saya cerita sebahagian ni, baik. Kerana apa, saudara? Pertama, kerana negeri ini aman. Siapa yang bantu mengamankan? Tentera, polis dan penguatkuasaan. Jangan kita andai perkara ini mudah. Dia boleh banding dengan negara lain. Ada pergaduhan, perang saudara, pergaduhan kaum, pergaduhan antara agama, pergaduhan di antara Islam sendiri, Iraq, Syria, itu sesama Islam. Karena itulah, tak ada tolak ansur langsung, hukum langsung. Tak suka kafir, tak suka masuk neraka. Ini bibit-bibit yang boleh pecah belahkan kita. Jadi bila polis dan tentera bantu, saya turun, saya kata di Lok Sawi, Sabah, saya lihat kerja teruk.
Rumah dia itu dah puluh tahun tak dibaiki. Tandas rosak, pintu tandas pecah. Eskom itu daerah dekat Lahad Datu, tempat tentera dan polis jaga keamanan negara daripada serangan pengganas dari Sulu. Tapi kedudukan mereka sangat daif. Maka terpaksa saya luluskan RM40 untuk Eskom, untuk anak-anak polis dan tentera kita. Dan saya umumkan keseluruhannya untuk polis, baru saya umumkan minggu lalu, 200 juta. Untuk apa? Untuk baikilah tandas, dinding, bumbung rumah kediaman mereka. Kerana dia jasa jaga keamanan kita. Tentera 200 juta lagi. Ya, saudara. Jadi saudara, ini beza. Sebab tu saya kata Madani, dia tak cakap riuh rendah, kerja tak jalan. Sebab tu tadi saya turun helikopter dari IPD, tengok tandas IPD, lepas tu pergi ke sekolah rendah agama, pergi tengok bilik darjah, budak-budak darjah 1 yang ramai situ, dia pergi tengok tandas. Nanti dia komen lah pula, malam ni ceramah, itulah kerja Perdana Menteri, inspektor tandas. Saya tak peduli, panggillah Anwar inspektor tandas. Saya bangga, alhamdulillah, kerana sekurang-kurangnya saya kerja sampai di bawah. Jadi saudara, ini pasukan kita. Tengok macam Saudara Mat Sabu ke hulu ke hilir, di merata negeri dan daerah. Kerana selagi kita tak dapat menyantuni di peringkat bawah, kita tak dapat kenal. Jadi saudara, saya terangkan ini, kalau Malaysia tak ada pelaburan asing, ringgit dia tak akan kuat. Pertumbuhan tidak meningkat. Wah, kalau pertumbuhan ekonomi kita suku tahu pertama dan Selangor nombor 1. Sebab itu kita cadang untuk kekalkan Amiruddin sebagai Menteri Besar. Ya, ini kali pertama saya umum rasmi ni. Dia betul terkejut tadi. Sebab pertumbuhan ekonomi baik. Berapa suku tahu pertama tahun ini? 5.6%. Ini paling tinggi banding dengan China, Singapura, Indonesia. Pelaburan setakat suku tahu pertama 71 bilion. Ini tak termasuk yang Elon Musk, tak termasuk yang Aramco, tak termasuk yang baru saya terima surat malam tadi. Sama dengan Proton, dengan Tan Sri Syed Mokhtar, satu salinan tentang pelaburan di sini. Sebab politik itu stabil. Ada orang kata, menteri-menteri dulu, oh kami dah jumpa Elon Musk 3 tahun yang lalu. Iyalah, kamu jumpa, tapi dia tak datang. Kamu jumpa, kamu pujuk, kamu bagi insentif, dia tak jawab. Dia kata saya akan pertimbangkan. Tapi bila ada kerajaan perpaduan ni, dia tengok kuat, dia yang minta telefon dengan saya minggu lalu, video conference call, dan dia bagi tahu 3 perkara. Satu, ibu pejabat Tesla, kenderaan EV, electric vehicle yang besar di dunia. Kedua, Starlink, mana internet. Kalau di Skincan ni tak ada internet, kita boleh pasang di atas bumbung, dia boleh cover size ni. Tak payah ni 5G yang mahal, itu banyak di bandar. Di luar bandar kita perlu. Di sekolah-sekolah desa perlu. Di universiti perlu. Oh, ada orang kata, Anwar tengok dia beli 40 tanpa tender. Tengok. Ni yang duk curi beli-beli ni tak gaduh. Saya tak ambil duit, tuan-tuan. Sebab tu saya di Kedah saya umumkan, di Pulau Pinang, Mat Sabu ke, Anthony Loke ke, saya tengok rekod daripada lembaga hasil dalam negeri, dari Polis Diraja Malaysia, daripada SPRM, ada tak rekod dia ambil kontrak dan sebagainya? Tak ada. Jadi saya syukur, alhamdulillah, kita dah 8 bulan menteri dia buat kontrak betul, dia tak sakau.
Kalau dia sakau, saya tak akan buat mesyuarat. Saya pecat serta-merta. Ya. Jadi saya puji, itu pun salah. Salah. Perdana Menteri tak boleh pertahan menteri-menteri dia. Yang curi dulu kamu bertahan. Yang aku pertahan yang tak curi salah. Ini saya kata Ronggo Warsito kata zaman edan. Yang curi kamu puji, yang tak curi kamu keji. Zaman edan. Bagaimana menghadapi zaman edan? Tanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito jawab, kalau dalam zaman edan orang jahat dikatakan baik, orang baik dikatakan jahat, orang curi dipuji, orang bersih dicerca. Zaman edan, kata pujangga Jawa, iling nan waspada. Kena beringat dan waspada. Betul ya? Terjemahan. Betul lah? Saya tak berapa pandai macam speaker kita. Jawapan bagi pelaburan datang ini, pertama, aman. Jasa siapa? Bukan saya. Jasa polis, tentera dan penguasaan. Ya. Kedua, politik yang stabil. Jasa siapa? Jasa keadilan, amanah, DAP, UMNO. Ini penting peranan UMNO. Dan Parti Sabah dan Sarawak, GPS dan GRS. Jadi politik stabil. Kemudian dasar yang jelas, hala tuju yang jelas dalam ekonomi. Itu menyebabkan mereka yakin, dan tata kelola yang baik. Saudara, berapa jumlah untuk Kementerian Pertanian ni? Tahun lalu 2022 4.8 bilion ringgit. Naik 12.06% kepada 5.39 bilion ringgit. Majoriti luar bandar orang Melayu. Tapi apa yang dia kata? Kita tak jaga orang Melayu. Baik. Subsidi padi dan beras 1.62 bilion. Ya. Kemudian saya katakan untuk pesawah yang saya sebut tadi 3 bulan RM200 1 bulan sebelum tuai. Nelayan bagi pemilik vessel, dia ada 2 kategori ya. Yang warga negara lah. RM300 sebulan, ada yang RM250 sebulan. Kemudian perumahan nelayan, seperti mana saya buat dulu Sungai Aceh di Pulau Pinang, ada peruntukan khas melalui Kementerian Pertanian. Kalau lambat tolong tanya Mat Sabu. Harga ayam dan telur, tadi sudah Mak Sabu sebut, kalau naik sikit riuh rendah di sini. So, jangan lupa 2 tahun yang lalu masa mereka perintah, telur pun tak ada, ayam pun tak ada, harga melambung. Sekarang ini kita bayar, Kementerian Keuangan bayar. Pertama, biar supply ada. Kalau tak ada, bagi tahu cepat, farmer masih masuk, bantu. Kemudian kita tampung dengan subsidi. Berapa kos dia? 1.28 bilion ringgit. Ini kita makan telur dengan ayam ni, ya. Kita kata harga, ini kerajaan tampung 1.28 bilion ringgit. Nak marah, nak tambah lagi macam mana? Nak kata tak ambil tahu. Tak ambil tahu ni, tambah. Habis patut habis bulan Jun. Ikut perjanjian kerajaan dulu, habis dah subsidi. Maka bulan Jun, Menteri Pertanian bawa dalam jemaah menteri, saya kata tak boleh berhenti, nanti orang susah, harga melambung. Kemudian ingat,
nelayan 38,500 orang, 240,000 pesawat di seluruh negara. Kita bagi RM200 sebelum Aidilfitri. Ya. Kadang-kadang dah Aidilfitri kita dah lama, dia lupa. Janganlah. Kalau ingat, dia macam syukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kalau kita syukur kepada Allah SWT. Macam mana saya boleh buat? Kerana kudarat Allah SWT. Macam mana boleh saya lulus? Kerana negeri Allah SWT. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Ya. Dan terima kasih kepada kalangan yang membuat. Kita tambah. Yang sawah padi saya dah sebut tadi. Yang lain-lain kita umum dari masa ke semasa. Tetapi saya cuma nak bagi tahu kepada persatuan nelayan, persatuan peternak, pesawah, Melayu wakil-wakil, bahawa apakah yang Kementerian Pertanian buat ni semua dah elok? Dah. Apakah yang Perdana Menteri umum ini semua cukup? Belum. Kita perlu baiki. Sebab itu kita mau kerajaan negeri kuat. Kerajaan negeri kuat yang boleh bersama dengan kerajaan perpaduan, persekutuan. Bila pakat, kita boleh bantu. Kerana ada kerajaan negeri ni, keupayaan dia terbatas. Ada kerajaan negeri, bukan Selangor, gaji bulanan pun kerajaan persekutuan kena bagi. Kebetulan Menteri Besar tu dia parti lain, tapi dia cakap baik. Dia datang ke pejabat, dia kata kami gaji ni dah tak cukup untuk bulan depan. Macam mana? Saya luluskan. Kerana dia cakap dengan baik. Dan sebab itu sekarang ni kita kena tahu penting ada kerajaan negeri yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan, supaya kerja boleh jalan dengan baik. Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang dihormati sekalian, ya. Saya dalam hidup saya ni pasang surut. Saya selalu bagi tahu lebih banyak surut daripada pasang. Hidup derita lama, bukan saya tersiksa, tapi juga Azizah dan anak-anak dan keluarga. Tapi itu semua pengalaman. Allah takdirkan dengan segala percobaan sampai sekarang. Sekarang tokoh-tokoh besar, mantan-mantan Perdana Menteri yang kaya-kaya itu sekarang berhimpun dengan bilion-bilion ringgit nak halang kemajuan kita. Tapi saya percaya, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal kepada Allah kerana Allah kasih kepada orang tawakal. Kita pegang amanah untuk apa? Untuk jadi kaya, untuk pergi bercakap kepada rakyat, bela nasib rakyat, tapi harta berduyun-duyun. Baru jadi menteri besar sekejap, baru jadi menteri sekejap, harta dah dikumpul begitu banyak. Saya minta kerjasama dan sokongan ibu bapa. Ya. Faham ini betul-betul. Kita kena selamatkan orang Melayu dan negara Malaysia. Kita kena selamatkan daripada amalan guna kuasa untuk kayakan diri, bagi sikit-sikit kepada rakyat. Saya tak kata tak pernah dulu, tak pernah bagi. Tahun dulu pun bagi, 2 tahun dulu pun bagi. Tetapi tak setimpal. Kontrak-kontrak itu diambil dengan komisen yang banyak. Ya. Kemudian pergi cakap di kampung bersih. Jadi orang kampung percaya. Saya tengok fail ni, fail saya lihat. Yang saya marah dan tegur ni sebab kamu cakap bersih, orang kampung percaya, cium tangan kamu. Tapi rupanya selaput dengan najis. Kerana harta yang kamu ambil banyak. Ya, kontrak termasuk. Bila bercakap, kita ada projek khas Jana Wibawa untuk tolong Bumiputera. Sakau begitu banyak. Nama Jana Wibawa untuk bantu Bumiputera. Tapi untuk bagi kontrak kepada Bumiputera. Tetapi kontraktor Cina pun dia bagi. Boleh bagi kontrak lain. Ni kontrak Bumiputera. Dia bagi sebab kawan dia, sebab bantu dia. Ini saudara, saya nak bagi tahu, saya dah 8 bulan Perdana Menteri.
saya tak izinkan sama sekali penipuan dan kecurian ini. Yang ini saya minta saudara faham. Kalaupun saya minta tolong kerjasama, saya minta tolong kerjasama supaya kita boleh bersihkan dan selamatkan negara ini. Apakah kita semua sempurna? Tidak. Apakah tak ada kelemahan? Ada. Sebab itu kita kena dengar daripada saudara-saudari di masa ke semasa. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan doakan Allah SWT mudah-mudahan agro madani ini berjalan lancar dan sebagai usaha meningkatkan pendapatan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas ucapan dan mohon yang